Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Stay at home and stay safe. Yes. Kita sekarang ini sekali lagi ke udara bersama Tuan Muhammad Anwar Fahmi Hadiras bin Abdullah selaku Presiden Kebajikan Masyarakat Sivil Melaka. Apa khabar Tuan? Baik, terima kasih. Baiklah Tuan, kami berbesar hati bersama Tuan dalam program Bicara Lestari Bersama Sarjana. Mungkin hari ini apa pula topik Tuan? Saya buka untuk perkongsian. Silakan Tuan. Baik, terima kasih kerana bersama saya dan sangat lestari ya. Baik, pada malam ini saya akan masih lagi kita menumpukan kepada COVID-19, tetapi kita bicarakan isu sarjana. The empirical and scientific research has been conducted by the scholars ya. Saya merujuk kepada teori yang dipelopori oleh seorang sarjana disebut Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin, beliau dilahirkan atau beliau lahir pada 12 Februari 1809 dan meninggal pada 1882. Jadi apakah dia sebenarnya dipelopori? Ya, sebelum itu beliau adalah pakar dalam bidang niche biologi dan beliau juga memberi penumpuan ya kepada satu aspek disebut natural selections dan survival of the fittest, right? So apa yang cuba digambarkan oleh Darwin ini? Saya cuba membaca buku, articles dan mencari jawapan di samping pandemik COVID-19 ini. Sebenarnya saya melihat kebenaran yang dirungkai, yang diterjemahkan oleh Darwin ini ada signifikan dan ada dalil di situ ya, disebut logos yang juga disebut oleh Aristotle dalam rhetorical communication, logos atau pathos. Baik, apakah yang dimasukkan dari segi natural selection ini ya? Sebenarnya kalau kita melihat dalam konsep, sebelum saya berbicara secara detail dalam bahasa Inggeris apakah yang dimaksudkan oleh beliau, sebenarnya dengan ayat mudah ya, Darwin telah menyatakan bahawa it could be animal, human being, anyone ya, yang makhluk-makhluk ataupun binatang, manusia, habitat yang hidup di dunia ini dan mereka boleh menerima, menyesuaikan diri dan lestari dengan environment ya, secara natural. Mereka boleh mengikuti, menyantuni dan mempelopori ataupun menerima perubahan itu, menerima disiplin, menyambut baik satu sistem disebut rantai proses environment itu. Maka binatang, individu, makhluk ini akan kekal abadi, berterusan secara konsisten, signifikan dan lestari sampai satu keadaan dan masa. Tetapi sekarang ini mana-mana makhluk, objek, binatang, manusia ini, mereka ataupun makhluk ini gagal. COVID-19 kita refer kepada manusia yang gagal mengikut apa saja arahan, disiplin maupun kita sebut perintah PKP itu, Akta 342, kawalan penyakit, pergerakan terhad, sempadan dan sebagainya, dan Seksyen 20 Akta Polis 1967. Baik, di sini kita berbalik kepada apakah yang didefinisikan oleh Darwin ini. Kalau kita melihat kenyataan beliau, natural selection is part of Darwin theory of evolution, saying that those individuals within a species that don't adapt well to their environment will eventually die off, while those that do adapt will continue on with the will continue consistently. Dia akan jadi satu generasi demi generasi. So Darwin ini cuba menyatakan bahawa mana-mana makhluk ini, spesies ini yang tidak dapat adapt ya, satu persekitaran
ataupun situasi, maka dia akan mati, meninggal. Nauzubillah min zalik, subhanallah, istighfar, astagfirullahalazim, subhanallah, semua orang akan meninggal. Baik. Namun mereka makhluk dan manusia yang ada disiplin mampu menerima perubahan, arahan, perintah ataupun disebut secara environment itu, maka mereka kekal. Ya. Baik. Satu lagi kenyataan Darwin ini juga kita perlu lihat di sini, yang mana beliau menyatakan in biology evolution is the change in characteristic of the species, over several generation and relies on the process of natural selections. Maknanya itulah dia, ada kesamaan tadi, yang mana-mana habitat manusia, makhluk binatang yang menerima pandangan disiplin, seterusnya lestari, santuni arahan kerajaan, MKN, pihak berkuasa, KKM, maka duduk rumah. Tadi kenyataan tuan moderator, stay home, stay safe, lebih kurang begitulah ya. Jadi saya punya keywords di sini adalah, atau slogan saya, stay home, long life. Ya, baik, stay home, long life. Baik, dalam isu ini kita lihat Darwin telah menyatakan bahawa sebenarnya orang-orang yang duduk rumah ini bukan Darwin saja, tapi Darwin menyatakan mereka yang lestari. Tetapi apa yang berlaku dalam COVID-19 ini, kerajaan dan pihak berkuasa termasuk Yang Muhammad Perdana Menteri, MKN telah mengarahkan rakyat Malaysia duduk di rumah sehingga 14 April, dilanjutkan sehingga 14 April. Isu dia sekarang ini adalah mereka-mereka yang ungkal, dangkal, degil, keluar rumah suka hati, lepak di taman, duduk dengan kawan di flag di taman, keluar naik motor, keluar naik kenderaan Hulu Kilir, bukan dengan tujuan untuk membeli bekalan yang stoknya putus di rumah atau tak ada bekalan, ketua keluarga saja dikeluarkan, disuruh keluarkan atau disuruh keluar dan membeli. Tetapi di sini apa yang berlaku, anak remaja, orang tua, mungkin individu berkaitan, mereka ungkal dangkal. Jadi apakah kaitan dengan teori Darwin ini? Dia menyatakan bahawa potensi untuk meninggal dunia tinggi. Nauzubillah min zalik, subhanallah, istighfar, ya. Yang COVID-19 itu menyerang tubuh dan antibodi lemah dan sebagainya, potensi ini tinggi. Manakala orang-orang yang duduk rumah, yang mengurung diri mereka, mereka akan survive, akan menjadi future generation. Ini adalah kumpulan-kumpulan minoriti yang selamat daripada COVID-19. Ini teori ini saya cuba kaitkan dengan kenyataan Darwin. Baik, seterusnya kita melihat metafor ataupun semiotik di sini. Darwin juga menyatakan bahawa beliau membuat kajian tentang binatang, ya. Ikan jerung, sebab kenapa hari ini kita dapat melihat ikan paus, ikan jerung dan sebagainya. Dia menyatakan, ada juga pandangan menyatakan bahawa selain daripada Darwin dan sebagainya, jerung ini dia atas badan dia, permukaan atas itu warna kelambu atau gelap, ya. Di bawah, bahagian bawah dia putih. Jadi daripada bawah itu, apa-apa binatang yang tertentu dan sebagainya, dia melihat ikan paus ataupun ikan jerung, dia tidak dapat satu tepat, ya, satu penglihatan tepat kerana putih, terlalu putih. Jadi dia tidak dapat memperlihatkan fizikal jerung itu, maka ancaman kepada jerung tidak ada. Begitu juga di permukaan atas, dia kelabu, dia tidak dapat dilihat oleh orang atas ataupun musuh dan sebagainya, so maka dia survive. Dia lestarikan kewujudan dia, jerung itu, dengan persekitaran. Begitu juga binatang yang duduk di iglu, kawasan-kawasan di Antartika, kawasan sejuk. Macam mana binatang-binatang ini boleh survive? Dan ada juga anak-anak binatang dalam 10 tu mati habitat itu. Ada yang survive. Inilah seperti mana sama dengan COVID-19. Siapa yang duduk siapa yang duduk rumah ini sebenarnya diminta supaya kita mahu matikan rangkaian itu, dan kuman itu ataupun virus tidak menyerang. Jadi kalau siapa yang keluar membahayakan diri, maka mereka ada potensi untuk dijangkiti dan sebagainya. Baik, kita juga melihat zirafah. Zirafah dulu, kenapa binatang ini kekal sampai sekarang?
Sebab zirafah lehernya tinggi, ya, lehernya panjang. Maka dia dapat makan makanan di pokok dan sebagainya, maka dia survive. Ada juga binatang yang zirafah tapi lehernya rendah. Dan yang ini tidak dapat makanan yang tinggi dan sebagainya. So, dia sesuaikan diri. Sebab itu kura-kura dan sebagainya dilihat oleh teori Darwin ini sebenarnya. Ada kura-kura di kawasan tertentu, pergunungan dan sebagainya besar, ya, dalam fizikal yang besar. Ada yang kecil, dia mengikuti. Begitu juga burung, ya. Disebut burung ini dia punya apa disebut tuan moderator, paru ke paru, ya. Ya. So ada burung yang panjang, ya, ada yang pendek, ya, ada yang kecil, halus dan sebagainya. Semua itu ada peranan mengikut environment and survival, ya. Baik, di sinilah manusia tidak faham apakah erti PKP ni sebenarnya, ya. Baik, seterusnya saya juga melihat contoh sekarang ni, saya melihat dalam media baru, saya tidak pasti tetapi saya melihat pengumuman yang ada, hampir 73 pegawai perubatan atau staf dijangkiti oleh COVID-19 ini. Ada sebagainya memang majoriti, ya, bukan masa merawat pesakit ini, tetapi saya difahamkan mereka dijangkiti di luar sebelum masuk ke hospital, tapi mereka adalah pegawai perubatan. Tapi saya ingin menarik perhatian, kalau doktor, ya, nurse, ramai yang kena COVID-19, siapa mahu merawat rakyat kita? Ya, jadi sebab itulah mereka selalu memohon nurse dan doktor kepenatan, keletihan, tak cukup tenaga, ya, kerja 18 jam, ada yang 20 jam dan sebagainya, penat, ya, sedih dan sebagainya. Jadi kita tak boleh keluar rumah, jangan meningkatkan populasi mereka yang dijangkiti dengan COVID-19. So apabila doktor, nurse kurang, so apa akan berlaku pada terlalu ramai? Ini berlaku di Brazil. Kita melihat Itali, ya. Itali berapa ramai. Korea Selatan sama, terlalu ramai, ya, terlalu ramai. Sebab saya tengok dalam kebanyakan YouTube, doktor meluahkan perasaan dan sebagainya. Mereka rasa ini luar biasa dan tidak mampu lagi berhadapan dan sebagainya. Pandemik yang serius. Jadi bilangan kematian naudzubillah zalik istighfar, ya, akan meningkat, ya. Jadi kemudahan hospitality, ya, yang rendah. Baik, sebenarnya nyawa COVID pesakit ini kalau dirawat lebih awal, kemungkinan untuk chances untuk mereka hidup itu ada. Tetapi oleh kerana fasiliti instrumennya kurang, doktornya kurang, nurse-nya mungkin kurang dan sebagainya, atau lewat ke hospital dan klinik melapor dan sebagainya, itu meningkatkan kematian. Dan yang kedua, saya juga setelah saya melihat Google, pandangan-pandangan pelbagai pakar dan sebagainya, saya juga yakin dan percaya prioriti, ya, keutamaan di kalangan pesakit yang berumur dan juga mereka yang muda atau remaja, kemungkinan sampai kalau katil itu terlalu banyak, hospitalnya penuh kerana orang ungkal dangkal tidak mahu dengar nasihat dan sebagainya, maka prioritinya jatuh kepada anak muda, kanak-kanak kecil dan sebagainya, nyawa mereka. Ini satu perkara yang diberi pandangan oleh seorang scholar daripada India, doktor, medical doctor daripada India. Beliau keluarkan kenyataan ini. Dia kata, doktor pakar, kalaulah kes COVID-19 ini di India terlalu kritikal sampai sebab India ni populasi sangat ramai, apabila perhitungannya nanti dia akan berakhir dengan keutamaan diberikan kepada menyelamatkan nyawa anak-anak muda, remaja, ya, mereka yang berusia mungkin tidak dapat dibantu dan sebagainya. Naudzubillah zalik, subhanallah istighfar, ya. So kita harap benda tidak berlaku, tetapi nasihatnya begitu. Ya, satu lagi yang saya tertarik dengan teori Darwin ini, sebenarnya dia sebut dari segi sistem ekosistem atau binatang dan sebagainya. Dia kata sebenarnya dia bukan membicara tentang siapa binatang mana yang kuat, cerdas, binatang yang perkasa. Yang penting binatang yang akan hidup itu adalah binatang yang bijak, mampu melestarikan keadaan mengikut environment atau situasi. Contohnya, katakan kebakaran hutan besar-besaran, ya, berlaku di Australia, berlaku di Indonesia dan sebagainya. Binatang yang dapat melestarikan diri, menggerak dan menjauhkan diri, dia akan selamat. Begitu juga manusia. Metafornya manusia, semiotiknya manusia. Jadi dalam COVID-19 ini, saya menyarankan diri saya dan keluarga saya, termasuk rakyat Malaysia 30 juta orang, Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Portugis, Kadazan, Asli, Melanau dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, duduklah di rumah dengan nasihat NKN, dengan nasihat PDRM, tentera, KKM dan kerajaan, ya. Jadi itulah sedikit sebanyak pandangan saya pada hari ini. Alhamdulillah, syabas dan tahniah tuan.
idea, perincian dan pandangan yang sangat baik. Semoga sangat bermanfaat untuk pendengar. Sehingga kita jumpa lagi pada segmen Bicara Lestari bersama Sarjana yang akan datang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Syukran. Waalaikumsalam.